Pengajian Mutiara Tasawuf kita masih dalam tajuk keutamaan syukur. Keutamaannya syukur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ashabul fadilah, tuan imam kita, tuan Bilal kita, ahli jawatan kuasa masjid kita yang berkat ini, ibu bapa muslimin muslimat yang saya kasihi sekalian. Pertamanya syukur kehadrat Allah, panjang lagi umur kita ibu bapa sekalian. Sedar tak sedar kita masuk tahunnya baru, dan kata ulama, setiap kali bertambahnya hari baru, ia bererti semakin dekatlah pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mustahaklah kita memperbanyakkan amal dengan ikhlas dan beristighfar tak putus-putus kepada Allah, kerana mengenangkan banyaknya salah dan silap kita itu, sedangkan kesempatan untuk beramal semakin sikit-sikit. Jadi kalau kita boleh ingat begini, mudah-mudahan selamatlah saki baki hidup kita ini, insya-Allah. Hari ini beberapa sekalian, kita nak sambung pengajian Mutiara Tasawuf kita masih dalam tajuk keutamaan syukur. Keutamaannya syukur. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, innahu kana abdan syakura. Sesungguhnya ia adalah seorang hamba yang bersyukur. Surahnya Al-Isra. Mana Allah puji tentang sifat syukur. Dalam ayat ni Allah tuju kepada Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh. Soal tuju kepada Nabi Nuh tu satulah. Terima kasih. Terima kasih banyak dah. Alhamdulillah, tak apa. Terima kasih. Ya. Soal tuju kepada Nabi Nuh tu satulah. Tetapi yang Allah sebut dalam nas Al-Quran kita baca tadi ialah Allah puji, Allah suka orang ada sifat syukur. Sifat syukur. Maknanya kita ni sebenarnya sudah banyak Allah Ta'ala beri nikmat banyak. Yang kurang apa dia? Syukur saja. Yang kurang syukur. Nikmat sudah banyak. Jadi Allah puji Nabi Nuh ni, innahu, kata Allah, sesungguhnya Nuh ini kana abdan syakura, satu orang hamba aku yang bersyukur sungguh-sungguh. Maknanya sifat syukur ni Allah puji, dalam erti kata lain tidak ramai juga yang boleh syukur, tidak ramai. Satu ayatnya. Inilah pengakuan Allah terhadap sifat syukur yang telah ditunjuk oleh utusannya, yang semestinya menjadi tauladan dan pedoman bagi mereka yang mengakui kehambaannya. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasalah bersungguh-sungguh dalam beribadat, seperti menghidupkan malam, qiyamul lail, mendirikan malam tu, dan berdiri di hadapan Allah dengan khusyuk dan tunduk. Inilah bukti wujudnya maqam syukur dalam hati baginda. Maknanya
Satu orang ni tidak dikatakan syukur yang sebenar selagi tidak bertambah taat dia kepada Allah. Kena faham molek situ tu. Makna kita kata kita syukur dah. Alhamdulillah kita sebut sama dah tu. Tetapi tidak dinamakan syukur yang sebenar. Yang sebenar. Melainkan setelah satu orang itu semakin bertambah taat pada Tuhan. Jadi masing-masing saya dan ibu bapa sekalian boleh tengoklah diri kita ni. Adakah sembahyang sunat kita semakin lazat, semakin suka kita buat? Adakah sedekah kita, infak kita semakin suka kita buat? Makna semakin meningkat satu ibadat seorang kepada hambanya, itu tanda hati dia syukur. Tanda hati dia syukur. Oleh kerana itu, dia buat contoh Nabi ni. Ketika baginda ditanya tentang sebab bersungguhnya baginda dalam beribadat, sehingga apa tu? Pecah telapak kaki. Nabi ni dalam hadis sahih kita dengar, Nabi semayang tu tuang qiyamul lail ni. Berdiri tu sehingga seorang sahabat nak semayang dengan Nabi nak qiyam. Dia kata apa? Aku terlintas terfikir dalam fikiran apa dia? Nak buat satu benda yang tak baik lah. Apa benda tak baik tu? Nak memberhentikan solat. Boleh bayang? Mari terlintas nak berhentilah solat. Kerana apa? Terlalu lama Nabi semayang, terlalu lama tuan. Ni semayang kita dengan Tuhan. Yang semayang seorang-seorang sunat. Kita jadi tok imam tak boleh buat begitu. Metang kita tok imam hafal Quran pula. Kita pun baca isyak tu surah Baqarah 2 juzuk lebih. Jangan. Dia panjang ni 2 waktu saja. Imam ni tahulah. Yang disunah dan sunat kita baca panjang. 2 waktu saja. Semayang subuh, semayang isyak. Maghrib Nabi suruh pendek. Nak orang buka puasa hari ni. Kalau kita baca panjang tak dituang, sungguh pun dia dah makan kurma. Lain tu perasaan dia tu panjangnya. Tok imam kita ni. Jadi Nabi kata, hak panjang isyak subuh. 2 waktu ni. Ni tok imam sudah maklum belaka dah ni. Termasuk solat Jumaat. Khutbah tak perlu panjang. Tapi khutbah perlu tepat. Perlu tepat. Isu semasa yang mesti umat Islam tahu. Itu yang jadi orang Islam ni, dia up to date. Tiap-tiap minggu dia dapat maklumat terkini. Sepatutnya begitu. Tapi dah tepat kita ni begini, apa boleh buat? Nak yang jenis tulis khutbah dalam buku, habis ulang pula. Kata khatib, sempena tahun melawat Terengganu ni. Bila pula tahun ni melawat Terengganu? Dia ulang hak lepas dah. Ni berlaku. Jadi maghrib pendek. Isyak subuh panjang. Tu dia. Tetapi Nabi SAW semayang sunat, qiyamul lail, berdiri lama baca panjang sehingga kata hadis pecah tapak kaki tuang bekak. Tu yang sahabat kata rasa nak berhenti tak larat. Lalu sahabat tanya, kenapa ya Rasulullah bersungguh sangat ni semayang? Bersungguh. Siapa bekak-bekak kaki ni? Apa Nabi jawab? Nabi jawab dalam hadis Bukhari tu, afala akuna abdan syakura. Tidakkah boleh aku menjadi hamba yang bersyukur? Hamba yang bersyukur. Makna mafhum daripada hadis ini,
Orang bersyukur ni dia semakin meningkat ibadat dia pada Allah. Sebagai tanda meningkat maqam dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mustahak kita nak tahu tu. Yang mustahak kita nak tahu tu. Katanya ramai yang menyangka bahawa Nabi SAW beribadat kerana memohon ampun. Walhal Nabi ni maksum. Nak mohon apa lagi tuan, dosa tak ada. Maksum, terpelihara dari dosa. Tetapi sebenarnya Nabi bersungguh ibadat kerana maqam syukur yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maqam syukur. Sehingga kalam tasawuf yang terkenal pernah menyebut, kalaulah Allah beri dunia kepada kita ni tuang ya, dunia ni Tuhan beri pada kita. Tetapi Allah halang kita sifat syukur. Alhamdulillah syukur. Allah halang kita berat nak ucap syukur. Walau dunia ni Tuhan beri pada kita. Maka dia kata, tidak ada nilai kita ni. Tidaklah bernilai kita ni sebagai hamba Allah yang menerima nikmat darinya. Jadi fahamlah kita ibu bapa sekalian. Berdasar kepada ayat Quran tadi. Berdasarkan hadis Nabi kita baca juga tadi riwayat Bukhari itu. Rupanya tanda orang itu sudah pun bersyukur pada Allah boleh dilihat sejauh mana ia bertambah amal dia. Manakala kau bertambah, semakin dekat kedudukan dia dengan Tuhan, itu tanda dia syukur. Syukur pada Allah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak para sahabat dan seluruh kaum mukminin supaya mencapai maqam syukur. Nak capai macam mana tu? Maka dibawa satu hadis. Hadis ini dari Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal ni satu sahabat yang umur dia dengan Nabi ni jauh tuan, jauh. Ibaratnya Nabi ni ayah dengan anak paling bongsu. Contoh begitulah. Dari segi umur tu. Nabi ayah dengan anak paling bongsu. Ataupun Nabi ni ayah dengan cucu paling sulung. Begitulah jarak dia jauh umur. Dan Muaz ni pula kita baca dalam sirah. Dia dihantar Nabi ke mana? Ke Yaman. Dihantar ke Yaman. Jadi Nabi SAW ni kata apa Muaz? Kami hantarlah kamu ni ke Yaman. Riwayat kata Muaz ni suka tuan, suka, gembira. Kerana dapat khidmat tu pada agama tu. Tetapi bila Nabi sebut begini, asa alla tarani ba'da ami hadha wala'allaka an tamurra bi masjidi hadha wa qabri, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata Muaz, bila kamu pergi ke Yaman ini, kamu boleh jadi kamu tak jumpa dah aku. Awak tak jumpa dah saya Muaz. Nabi ni tuan benar Nabi. Sebab tu Nabi ni sudah benar. Ada setengah hadis kadang-kadang Nabi sebut dengan kalimah sumpah. Wallahi Nabi sebut. Makna kalau Nabi tu tak bersumpah pun benar. Kalau Nabi bersumpah, Allah lagilah menunjuk benar ni. Lalu apa kata Nabi? Boleh jadi engkau pergi ke Yaman ni Muaz, lepas ni kamu tak jumpa dah aku. Dan kalau pun engkau balik ke Madinah ini, asa apa ni wala'al antamurra bi masjidi hadha wa qabri.
kamu hanya melalui depan masjid aku ini atau depan kuburku. Dengar Nabi sebut tu. Awak pergi ke Yaman Mu'az, boleh jadi awak tak jumpa dah saya. Kalau awak balik pun ke Madinah, awak hanya lalu depan masjid aku ni, Masjid Nabawi dan kuburku. Wa qabri. Maka bila Mu'az dengar begitu, sebab benarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni tuan fabaka Mu'adz ba'ashan. Katanya sirah, menangislah bersangat-sangat akan Mu'az itu kerana mengenangkan benarnya Nabi tak berjumpa dah aku dengan Rasulullah. Itu dia. Jadi Mu'az ni Nabi hantar ke Yaman. Sebelum pergi ke Yaman, Nabi pesan. Nabi beri pesan lah. Ni yang kita nak dengar ni. Hak Nabi pesan ke Mu'az, samalah juga tuan kepada kita ni. Nabi pesan lah juga. Apa dia? Katanya, aku wasiatkan kepada engkau Mu'az dan jemaah semua sekali malam ni yang ada ni. Janganlah sekali-kali engkau lupa mengucapkan setelah habis mayang, jangan lupa. Ucap apa dia Mu'az? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, Allahumma ya Allah, a'inni, tolonglah aku ni ya Allah. Tolong apa? Ala zikrika, nak mengingat akan engkau ni. Makna nak ingat Tuhan ni tuan Allah. Dia berkait hidayah juga. Kita lepas mayang, kita zikir bukan tak zikir. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sambil balas mesej. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sambil tengok dinding, cicak mana pula yang belaga tadi. Subhanallah, subhanallah. Tengok. Kita zikir, sebut di mulut. Hakikat zikir pada batin tak ada. Pernah satu ketika Saidina Ali mendengar satu orang muda beristighfar. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Saidina Ali pergi dekat, dia tegur. Tegur apa? Awak wajib beristighfar di atas istighfar awak yang palsu. Awak kena istighfar pula atas istighfar awak yang tak betul tu. Tak betul apa dia? Mulutnya minta ampun, hatinya kelair. Tak ada rasa harap. Harapnya ya Allah ampunlah aku ni. Tu nak katanya tuan, zikir ni siapa Nabi ajar Mu'az, ajar kita apa dia? Doa. Allahumma a'inni ala zikrika ya Allah, tolonglah aku ni mengingat akan engkau tu. Ala zikrika, mengingat akan engkau. Hatta kita depan Kaabah pun tuan ya, depan Kaabah. Banyak tengok Kaabah ke banyak tengok Zamzam Tower tu, hak tinggi tu. Depan Kaabah dah ni. Tu yang takut tu. Ni yang kita nak berdoa, ya Allah, tolonglah aku ni mengingat akan engkau ya Allah. Allahumma a'inni ala zikrika. Kemudian wa syukrika, dan bersyukur. Dan bersyukur. Cara kita nak bersyukur ialah cukup membandingkan diri kita dengan orang lain. Kata Allamatu Sya'rawi, satu alim besar dalam bidang tafsir ni, meninggal dah tuan ya. Sekitar 26 tahun yang sudah mati lama dah. Alimnya Sya'rawi, sungguh pun warga negara Mesir, Saudi nak beri hadiah kepada dia. Hadiah apa? Kalau mati, kami sedia dah satu liang lahat di Jannatul Baqi' untuk Sya'rawi. Allah tu hadiah. Kalau mati, lahat di Baqi' tu, kami dah sedia satu dah. Apa kata Sya'rawi?
tawaduk orangnya. Tanah di kampung saya lebih layak memeluk saya. Bukan kata tambuh duduk di baki Allah tuan. Oh, nak lah. Tapi tawaduk dia tu. Tanah kampung saya lah lebih layak peluk saya. Meninggal ia dimakamkan di kampungnya di Damaskus, Mesir. Lebih kurang 26 tahun yang sudah. Karya tafsir dia besar, banyak jilid tu. Tafsir Sya'rawi rahimahullah alaih. Jadi Sya'rawi kata, orang ni boleh jadi bersyukur bila dia berhenti banding diri dia dengan orang lain. Kita selagi kita banding kita dengan orang lain, kita jarang sedar apa yang sudah ada pada kita. Kita jadi tak sedar apa yang sudah ada pada kita. Seronoknya jadi Ustaz Datuk Rashidi tu. Ya, sudahlah umur muda lagi. Contohnya, wajahnya pula saling tak tumpah. Allah yarham Ed Osmera saja. Tuan-tuan kata. Jadi kalau betul kita nak syukur, berhenti apa dia? Jangan banding kita dengan orang lain. Apa yang Allah Ta'ala sudah beri, alhamdulillah ya Allah. Syukur ya Allah ya Rahman. Begitulah. Nak jemaah. ada satu jemaah. Tak mau cerita kat mana ya. Bila sebut jemaah ni, tuan-tuan tak boleh agak lah. Pasal saya ni kerja mengajar siang malam. Banyaklah jemaah ni. Di jemaah ni kata Ustaz, suami saya ni sejak dia menikah baru ni, saya bila dengar tu berasa tak sedap dah. Aku tak mau terlibat ni dengan masing-masing. Tapi halahnya tanya, sejak dia berkawan dengan hak seorang lagi tu, dia jadi begini tu. Dia akan letak gitu. Dia tak letak diri dia ni, dia letak dia jadi begini sejak berkawan dengan yang itu. Dia tak kata dia salah, orang lain. Yang peliknya kawan dia tu pula taklah jadi macam dia ni Ustaz. Saya nak kata apa dia? Kita tak boleh banding orang lain dengan kita. Qada Tuhan beri pada kita berbeza Tuhan dengan orang lain. Kadang kita tengok suka jadi orang itu, orang tu tengok kita, dia kata suka jadi orang macam kita ni. Maknanya, apa yang perlu kita buat? Pertama, redha lah apa yang Tuhan sudah beri. Kata Sayyidina Ali, kalau awak redha, awak dapat pahala. Kalau awak tak redha, awak akan dapat dosa. Sedangkan takdir tadi, awak redha ke tak redha, akan berlaku juga. Jadi apa lagi yang kita nak? Maknanya redha tu. Maqam redha tu. Dan redha ni dia berkait dengan maqam syukur. Syukur, redha. Redha, syukur. Dan tidak berlaku syukur, melainkan dia sedar apa yang Tuhan beri pada dia. Dengan cara dia berhenti membandingkan diri dia dengan orang lain. Berhenti. Ya. Wa husni ibadatika, dan tolonglah ya Allah aku dapat buat ibadat sebaik-baiklah kepada Engkau. Katanya lagi, oleh kerana tingginya maqam dan kedudukan syukur, maka jalan untuk memilikinya juga penuh dengan ujian. Untuk mencapai maqam ini, seorang hamba itu memerlukan kesungguhan dan usaha yang disertakan dengan keyakinan, kesabaran dan istiqamah. Oleh kerana besarnya mujahadah yang diperlukan bagi mencapai maqam syukur, Allah telah menggambarkan kepada kita bahawa sikit sangat orang mampu bersyukur. Makna tak ramai. Apa ayatnya? Quran sebut dalam surah Sabat. Surah Sabat ayat 13. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Dan memang sikit. Memang sikit di kalangan hamba-hambaku yang bersyukur.
Makna bila Tuhan kata sikit, hak ramanya tak bersyukur lah tu. Dah kita ni agaknya duduk dalam belah mana tu nak kena pasti tu. Sebab benda sikit, kota sikit. Hak banyaknya hak tak bersyukur. Dah kita dalam masjid ni, daripada ujung sana sampai sana. Sampai ke belakang sana. Saya anggarkan maghrib ni tak kurang 3,000 orang ni gamak saya lah aku. Termasuk belah mana kita ni. Kerana Allah kata, wa qalilun sikit sangat. Min ibadiyas syakur, di kalangan hamba aku yang bersyukur. Allah menjelaskan bahawa kebanyakan manusia tidak bersyukur. Dia sama dengan satu hadis. Hadis masuk dalam syurga tanpa hisab dalam Sahihul Bukhari ni. Yang mana Nabi gambarkan ada orang masuk syurga tanpa hisab ada. Tetapi tak ramai. Satu. Antara penyebab orang masuk syurga tanpa hisab ialah bertahajud malam, qiyamul lail. Tahajud. Pun Nabi sebut juga orang tahajud pun tak ramai. Sudahlah masuk syurga tanpa hisab tak ramai. Orang tahajud yang salah satu asbab masuk syurga tanpa hisab ialah tahajud. Tahajud pun tak ramai. Ibu bapa sekalian, kita ni kalau umur macam kita, saya 45 tahun ni. Ibu bapa lagi lah barangkali ada 100 tahun. Dari segi rupa tu, ya 160. Gamak saya dari segi rupa tu. Memang tidak patut sangat. Kalau lepas isyak pukul 9, pukul 10 tidur, bangun-bangun azan subuh. Memang tak patut sangat. Dalam umur kita ni. Sebab itu, orang sudah banyak umur. وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقَ. Kata Allah dalam surah Yasin tu. Siapa-siapa kami panjangkan umur, kami kurangkan kejadian dia. Kurangkan kejadian dia. Antaranya apa dia? Kita masa muda makan macam mana tuang? Oh, makan belaka. Bila umur sudah banyak, makan pun jadi kurang sikit. Kenapa? Allah nak suruh puasa lah tu. Bila umur sudah banyak, kita tidur pun tak banyak tuang. Orang-orang berumur banyak, tak banyak dah tidur. Kenapa? Allah nak suruh tahajud lah tu tuang. Oh. Sepatutnya dengan umur macam kita ni. Jadi tidak patut kalau kita melalui malam tanpa bangun solat walau 2 rakaat sahaja pun tidaklah patut. Tidak patut. Tidak patut. Ni dia. Jadi hadis dalam Bukhari tersebut apa dia? Nabi kata, yuhsyarun nasu fi qa'idin wahidin yaumal qiyamah. Manusia ni semua sekali, Allah kumpul satu tempat pada hari kiamat. Satu. Tengah kumpul, ada suara panggil kita. Ni hadis dalam Sahih Bukhari sebut. Dia panggil kita. Apa kata suara ni? Ainal ladzi tatajafa junubuhum anil madaji'. Siapalah hak berkumpul ramai-ramai ni atas dunia dulu. Dia bangun malam tinggal tempat dia tidur. Anil madaji'. Dari tempat dia baring tu. Tilang kabur dia tu. Dia lipat-lipat bangun nak semayang tu. Siapa? Maka Nabi jawab, fayakum. Ada yang bangun. Yang ni bangun ni menyahutlah. Dia sahut seruan. Saya tuan. Saya pun ya juga. Begitulah. Fayakum. Dia bangun. Dia menyahut. Saya tuan. Tetapi Nabi kata apa? Hak bangun tu. Yang menyahut kerana memang dia layak sahut. Sebab dia memang berjaga malam semayang. Nabi kata, fayakum wahum qalilun. Allahu Akbar.
Ada yang menyahut, tetapi sikit. Dengar tu. Makna semayang malam ni, oh betul-betul rezeki dari Allah lah. Betul-betul rezeki, bimbingan hidayah dari Allah. Bukan kita tak tahu fadilat semayang malam. Bukan kita tak tahu fadilat puasa Ashura. Bukan kita tak tahu fadilat banyak. Tapi bila nak beramal, dia berhajat bukan saja tahu, tapi hidayah pula. Dia berhajat hidayah pula. Jadi semayang malam Nabi kata tadi, orang ni akan dipanggil di akhirat, Nabi kata ada hak menyahut. Tetapi sikit. Jadi samalah soalan kita tadi. Bila Quran kata wa qalilum min ibadiyas syakur, sikit sangat di kalangan hamba aku bersyukur, pastikan kita berada dalam golongan tu. Syukur tu. Bila Nabi SAW kata antara salah satu jalan masuk syurga tanpa hisab, iaitulah orang bangun semayang malam. Tetapi Nabi sebut pula orang hak bangun ni tak ramai, wahum qalil. Kena pastikan tu, kita kena duduk dalam golongan tu, hak semayang malam. Dan semayang malam. Kemudian hujung hadis ni baru Nabi sebut apa dia? Malaikat kata, udkhulul jannata bighairi hisab. Awak semua ni yang sikit ni, mari. Masuk syurga, awak tak terlibat dengan hisab ni, tak terlibat. Tetapi ada syarat dia lah tuan. Ya, yang mana orang ni terlepas dari hisab, dia masuk dalam syurga, sebagaimana dalam syarah hadis yang panjang tu. Tapi ni bukan masa kita nak syarah tu. Ni dia. Riwayat Abu Daud, An-Nasai dan Hakim. Ya. Dan Allah berfirman lagi dalam surah An-Naml, surah An-Naml, semut. Wa inna rabbaka ladzu fadlin 'alan nasi walakinna aktsarahum la yashkurun. Dan sesungguhnya Tuhanmu sentiasa melimpah kurniaannya kepada manusia. Tetapi sayangnya kebanyakan manusia tidak bersyukur. Sayang, kebanyakan tidak bersyukur. Oleh kerana itu Allah sering mengingatkan manusia agar sentiasa syukur atas segala nikmat yang telah dipinjamkan, agar manusia sedar bahawa mereka sentiasa memerlukan Allah. Firman Allah, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibu kamu dengan kamu tidak mengetahui sesuatu pun. Kemudian Dia mengurniakan kepada kamu pendengaran, penglihatan, serta ada hati, akal, fikiran. Supaya apa? Awak bersyukur. La'allakum tashkur. Dan firmannya lagi dalam suratul Ahqaf. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanatan qala rabbi awzi'ni أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. Setelah ia besar sampai ke peringkat dewasa, kita ni lah. Bila dah besar, siapa pula umur sudah dewasa, Allah cerita kita ni. Dan sempurna dah kekuatan dia. Lalu sampai dia peringkat umur 40 tahun. Arba'ina sanatan, 40 dah ke atas dah. Lalu ia berdoa dengan berkata, wahai Tuhanku, ilhamkanlah daku supaya tetap bersyukur. Betul hadis sebut tadi,
Hatta bersyukur dan ingat pada Tuhan ni kena minta tolong dengan Allah. Allahumma inni ala zikrika. Ya Allah, tolonglah aku ingat akan engkau. Wa syukrika, dan syukur pada engkau. Jadi Quran ni sebut apa pada kita tu? Ilhamkan daku supaya tetap bersyukur akan nikmatmu yang telah engkau kurniakan kepadaku dan kepada ibu bapaku, dan supaya aku tetap mengerjakan amal soleh yang engkau redai. Surah Al-Ahqaf. Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin untuk mengurniakan tambahan nikmat jika mereka mengikat nikmat tersebut dengan rasa penuh kesyukuran. Sebagaimana firman Allah, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhan kamu berfirman, jika kamu bersyukur wahai manusia, aku tambah lagi nikmatku kepada engkau. Tetapi jika kamu kufur, azabku amatlah keras. Surah Ibrahim ayat ke-7. Kita tamat di sini beberapa sekalian. Kita akan sambung lagi keutamaan syukur tu. Panjang tajuk syukur kita ni tuan. Sebelum kita masuk tajuk syurga. Tajuk syurga ni tajuk ujung dah kita dalam mutiara tasawuf ni. Mudah-mudahan selamat berkat kita tahun baru tuan-tuan. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.